bekerja itu adalah pekerjaan orang-orang yang mulia. Siapa yang paling mulia di kalangan para insan ataupun manusia kalau tidak para nabi dan rasul? Ternyata para nabi dan rasul juga bekerja. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang bekerja adalah orang yang mengikut jejak langkah para nabi dan rasul, dan mereka itu adalah orang yang sangat mulia. Mengikuti sesuatu yang mulia adalah kemuliaan. Mengikuti jejak langkah orang yang mulia adalah satu kejayaan. Fatashabbahu fa in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka hendaklah kamu bertashabbuh, mengikut orang yang mulia walaupun kamu tidak seperti mereka, kerana mengikut orang yang mulia itu adalah satu kejayaan. Ternyata orang yang bekerja itu adalah mengikut apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, di mana mereka juga adalah orang yang bekerja. Ibu 102.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah. Selamat petang kepada anda. Syukur kita nak bawakan lagi pertemuan di setiap hari Isnin petang ini menerusi rancangan Ibrah. Ibrah ni kalau terjemahkan dia, kita nak belajar sesuatu kan, pengajaran. Dan Ibrah ni hebatnya kita sama-sama tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, bukan setakat ayat suci Al-Quran, ada dalamnya banyak hikmahnya dan juga kisah-kisahnya yang Ustaz pada petang ini yang tetap bersama kita. Alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in akan bincangkan. Ada dia konti pada waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Allah. Terima kasih Ustaz hadir sampai ke konti kita. Walaupun Ustaz maklumkan tadi agak hujan renyai-renyai kat luar tu. Kan, Alhamdulillah, hujan rahmat insya-Allah. Amin. Kita harapkan juga para pendengar yang tengah mendengar tambah-tambah dalam kenderaan ni hati-hati juga memandu, okey? Baik, sambil-sambil kita mendengarkan ini, kita nak belajar lagi apa perkongsian kita pada rancangan Ibrah kali ini. Ya, insya-Allah petang ini Ustaz akan ada kisah baru pada petang ini, kisah ujian hari Sabtu. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Para pendengar boleh tonton di situ, dan untuk pertanyaan boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, kisah ujian hari Sabtu ni kita sama-sama boleh rujuk. Rujukan kita menerusi surah Al-A'raf ayat 163 hingga ayat 168. Kenapa ni Ustaz? Dia hari Sabtu Ustaz? Ya, bukan dan hari Isnin ke Ustaz? Ya, kan, betul. juga, kan? Nampak macam menarik. Kita nak tahu kenapa hari Sabtu. Hari Sabtu tu cuti Ustaz. Kenapa ujian di hari Sabtu, dan apa orang yang diuji tu ahli Sabtu, apa kisahnya dan kenapa diletakkan di surah Al-A'raf. Mungkin sebagai mukadimah, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Syukur kita kepada Allah, tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini kita dapat sekali lagi untuk kita bertemu secara talian di IKIM FM. Kita dapat bersecara langsung, satu rahmat dari Allah. Moga-moga pengetahuan kita tentang kisah-kisah benar semakin bertambah, iman kita kepada ayat-ayat Al-Quran, iman kita kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW semakin bertambah, dan yang paling penting, apakah pengajaran perubahan diri kita, perubahan pemikiran kita setelah kita mendengar kisah-kisah di dalam Al-Quran, yang mana seperti mana telah dimaklumkan berulang kali oleh kedua-dua DJ kita, Masya Allah, berkenaan dengan kisah satu golongan manusia yang diuji oleh Allah pada hari Sabtunya. Okey, surah rujukan ataupun ayat rujukan telah disebutkan oleh DJ Syafiq Saleh sebentar tadi. Namun begitu mungkin kita boleh tambah sedikit, ada sedikit surah tambahan. Surah ini dia hanya
penambahan yang ringkas, tapi rujukan utama seperti disebutkan tadi itu. Surah Al-A'raf juzuk ke-9 ayat 163 sampai ayat 168, muka surat 171 sampai 172. So cepat-cepat buka Al-Quranul Karim. Okey, ada surah tambahan sikit tapi dia tak banyak. Kita boleh rujuk juga sedikit maklumat tambahan dalam surah Al-Baqarah ayat 65. Satu ayat saja. Kemudian pada surah An-Nisa ayat 47 dan 154, dan satu lagi surah An-Nahl ayat 124. Okey, Al-Baqarah 65, An-Nisa 47 dan 154, dan juga surah An-Nahl ayat 124. Tapi ayat utama dia kita akan bincangkan pada ayat yang ke-163 sehingga 168 dalam surah Al-A'raf juzuk yang ke-9. Baik. Sebut tentang hari Sabtu ni, sebenarnya kalau kita baca ayat nombor 163, kita buka, sebenarnya Allah nak kita ambil teladan kisah Bani Israel yang mereka telah diuji oleh Allah daripada mereka menangkap ikan, yang ikan itu dia muncul, dia datang berdekatan dengan mereka pada hari Sabtu. Itu disebut dengan hari Sabtu. Sebab mungkin kita tanya, kenapa dengan hari Sabtu? Ujian hari Sabtu tu ujian apa? Ujian Bani Israel, mereka telah dilarang oleh Allah untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Jadi untuk kita berkenan dengan lebih lanjut tentang surah ini, saya cerita serba ringkas saja sebab cerita ni dia tidak complicated, ceritanya mudah saja. Okey, ringkasan cerita tu, pada permulaannya Allah memerintahkan Rasul untuk bertanya kepada orang Yahudi tentang kisah ini, tentang kisah Bani Israel ini yang mereka dilarang oleh Allah menangkap ikan pada hari Sabtu. Dan isunya adalah ikan tu dia tak muncul pada hari yang Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Dia keluar, dia muncul melompat ikan tu macam banyak sangat. Nampak ikan tu timbul di permukaan air pada hari Sabtu. Memanglah biasa kalau kita nak pancing ikan, memang ikan tu dia kita memang susah nak tangkap. Tapi isunya ikan tu memang muncul banyak pada hari Sabtu. Tapi mereka dilarang tangkap ikan hari Sabtu. Jadi Allah Ta'ala cerita pada kita, ikan tu dia muncul dengan dekat pada hari Sabtu. Tapi hari itu mereka tak letakkan ikan. Dan dugaan dia apa? Ikan tu dia tak muncul pada hari lain. So macam mana dengan ujian itu? Nanti kita akan pericikan lagi. Kemudian dalam kisah tadi tu, di tempat itu ada satu kumpulan lain, kerja dia asyik memberikan peringatan kepada orang yang tangkap ikan tu. Janganlah tangkap ikan hari Sabtu, kan Allah larang. Lepas tu ada satu kumpulan lagi manusia, dia tak buat. Dia tak tangkap ikan hari Sabtu, tetapi dia hanya berdiam diri. Itu kita akan ulang nanti insya-Allah. Kemudian Allah cerita kepada kita, akhirnya kumpulan yang tadi ni yang menangkap ikan yang langgar arahan Allah tadi itu, Allah telah tukar mereka menjadi seekor, mereka menjadi kera yang hina. Menjadi kiradatan khasiin. Memang jadi kera betul. Maksudnya kita boleh, mungkin kita nak ubah tajuk. Kalau kita tak nak letak ujian hari Sabtu, mungkin kita buat cerita kisah manusia yang bertukar menjadi kera pun boleh juga, sebab dia ada kisah yang sama. Untuk kita menarik orang untuk membaca Al-Quran, fahamkan ayat Al-Quranul Karim. Baik, itu ringkasan dia. Kalau kita lihat pengenalan terlebih dahulu soal kisah ini, kisah ni duduk dalam surah apa? Duduk dalam surah Al-A'raf. Okey, Al-A'raf. Al-A'raf maksudnya apa? Al-A'raf maksudnya adalah tempat yang tertinggi. Bahkan saya yakin orang yang belajar Quran ni dia dah tahu apa makna Al-A'raf. Al-A'raf tempat yang tertinggi. Tempat tertinggi tu maksud apa? Tempat tertinggi di antara syurga dan neraka. Bermakna kalau kita baca Al-A'raf ni, nama surah tu kita dah seperti dapat detect surah ni cerita pasal apa. Jadi surah Al-A'raf, nama Al-A'raf tu sendiri menunjuk bahawa ada orang masuk syurga satu grup, ada orang masuk neraka, dan ada orang duduk di tengah-tengah. Maknanya ada 3 kumpulan. Satu duduk tempat tinggi, dia nampak neraka, dia nampak syurga. Ada satu kumpulan dalam syurga, satu kumpulan dalam neraka. So apa relevannya surah Al-A'raf itu dengan kisah ini? Sebenarnya kisah ini, tuan-tuan dan puan, dia memang tengok dia punya ketepatan
takkan Allah letak cerita ni, memang dalam cerita ni akan ada 3 kumpulan manusia. Kumpulan manusia itu siapa? Yang pertama yang pergi tangkap ikan hari Sabtu tu. Satu, seolah-olah macam yang Al-A'raf ada orang masuk neraka. Lepas tu satu kumpulan lagi, mereka tak tangkap ikan, tapi mereka macam buat diam diri je, mereka tak tegur pun orang tangkap ikan tu. Maknanya dia tak buat, tapi dia tak tegur. Lepas tu satu kumpulan yang memang tangkap ikan yang jadi kera tu. Jadi kalau kita tengok 3 watak ni dalam satu tempat itu, dia sangat selari dengan nama surah Al-A'raf itu sendiri. Al-A'raf tu kan satu kumpulan masuk syurga, satu kumpulan masuk neraka, ada satu kumpulan lelaki duduk di tengah-tengah, duduk di atas tu. Jadi dia sangat bertepatan dari sudut kedudukan surah ini. Jadi untuk perinciannya, kaitan yang lebih lanjut, tuan-tuan jangan ke mana-mana, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita bertemu sebentar lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dan mukadimahnya. Untuk para pendengar, terus hantar soalan anda melalui WhatsApp konti 01129 004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Inspirasi, Inforia, Islami, sembunyi di IKIM.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk waktu ini Destinasi IKIM bersama rancangan Ibrah. Ya, kita masih lagi membawakan pertemuan pada petang ini menerusi rancangan Ibrah bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusof Arba'in, dan juga kita sedang bawakan lagi secara langsung di Facebook Live IKIM FM. Anda boleh sama-sama share sebanyak mungkin dan boleh berikan pertanyaan, persoalan anda kepada kita. Ya, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2900-4004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Dan kita nak sambung lagi, Muna, berkaitan dengan kisah ujian hari Sabtu. Betul. Untuk tajuk ini, ayat rujukan surah Al-A'raf ayat 163 hingga 168, dan ada beberapa surah lagi tapi Ustaz fokus untuk surah ni sahaja. Dan untuk waktu ini, untuk selanjutnya Ustaz, ada 3 golongan Ustaz kata, dan juga ada kisah dan ibrah dari kisah ujian hari Sabtu ini. Silakan Ustaz. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita alhamdulillah Allah telah beritahu kepada kita tentang seperti mana kita sebutkan adanya pertalian ataupun ada munasabahnya kedudukan cerita ini di dalam suratul Al-A'raf. 3 tadi. Satu kumpulan yang melanggar perintah Allah, yang dia tangkap juga ikan hari Sabtu. Yang kedua yang tidak melanggar tetapi dia tidak menegur kumpulan yang menangkap ikan. Kemudian yang ketiga ni adalah kumpulan yang menegur. 3 tu, takut nanti tertinggal jadi 2. 3. Sebab itu kalau kita melihat, kalau kita buka buku-buku yang membahaskan tentang surah-surah ni, para ulama bincang dari sudut, kadang-kadang para ulama dia bincang surah ni, dia tengok apa maqasid surah, tujuan surah. Ada setengahnya dia bincang dari sudut mihwar, tema dia. Tema. Jadi mengikut Al-Imam Al-Biqai, dia mengatakan bahawa tujuan surah ini nak diturunkan bila disampaikan untuk bagi peringatan, bagi amaran bagi siapa-siapa yang berpaling daripada dia dah dapat peringatan tapi dia berpaling, Allah bagikan peringatan. Maka kalau kisah ni dia macam siapa yang berpaling daripada perintah Allah, dia boleh ditukar menjadi kera. Dia ada kaitan. Dan kalau terbuka dalam tema tu maksudnya setiap surah dia ada tema-tema dia. Okey, macam surah Al-A'raf ni, kalau boleh rujuk dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Adil Muhammad Khalil, dalam kitabnya Awwalul Marrah Atadabbarul Quran, beliau mengatakan mihwar tema surah ini dia cerita tentang macam kita sendiri ni kena dia macam pertembungan antara yang hak dengan yang batil. Soalannya dalam cerita ni dari kaitan tentang siapa yang batil melanggar perintah Allah dengan orang yang berpegang dengan perintah Allah. Okey, jadi itu latar belakang sikit surah ini. Kemudian kalau ada yang bertanya sebelum mereka tanya, dan biasanya soalan ni biasa orang tanya, bila Ustaz peristiwa ni dia berlaku? Makcik nak tahu sangat bila. Kan? Atau ada orang setengah tanya, mereka ni pada zaman apa? Tempatnya di mana? Zaman Nabi mana? Sebenarnya kisah ini memang kisah Bani Israel. Bani Israel, cuma kita tidak dimaklumkan oleh Allah dan juga Rasul dalam hadis yang sahih dia berlaku zaman bila, zaman Nabi apa. Sedangkan kita sudah maklum Bani Israel ni ada banyak Rasul. Zaman Nabi Musa ada juga Bani Israel, zaman Sulaiman dan Nabi Daud pun ada. Tapi zaman bila sebenarnya kita, wallahu alam, pendapat peribadi saya melalui pembacaan dan dapatan, kita tak boleh bagi satu keputusan muktamad kisah ini berlaku zaman Musa, tak boleh juga. Kita juga tak boleh kata kisah ini berlaku zaman Nabi Daud pun tak boleh juga, sebab Quran tidak menjelaskannya. Jadi apa tindakan kita? Maka kita tidaklah perlu membahas tentang zaman bila cerita ini berlaku. Kerana zaman itu ada kala dia penting, kalau penting itu Allah cerita. Kemudian kalau orang tanya pula, tempat ke mana tempat tu? Tempat tu maknanya tempat tu di mana? Okey. Dalam tafsir Tabari, tafsir yang paling, kita kata tafsir yang sangat klasik, tafsir yang bagus kita rujuk, At-Tabari ni dia kata ada orang kata tempat ni, kisah yang mereka bertukar menjadi kera setelah mereka tangkap ikan pada Sabtu ni, At-Tabari kata ada orang kata berlaku di Ailah, ada yang kata berlaku di Madian, di pesisir pantai Madian, ada yang mengatakan di Maqna.
Contoh, makna. Jadi At-Tabari kata apa? Dia kata, yang paling penting dia kata, yang paling tepat dia kata, peristiwa itu mesti tempat itu dia dekat dengan laut. Ya. Sebab kaitan dengan tangkap ikan, dia mesti dia dekat dengan pesisiran laut, dia kata. Ya. Dia kata boleh jadi dekat Ailah, boleh jadi dekat Madian, boleh jadi dekat Makna. Bahkan ada riwayat-riwayat lain pula mengatakan ia berlaku di Aqabah lah, ada mengatakan di Tasik Tabariyah ke. Dia sebenarnya tempat-tempat ini kita tak boleh nak berikan kepastian dia. Yang paling penting tuan-tuan, At-Tabari kata yang paling tepat, paling dekat, dia kata pendapat itu, cerita ini tempat itu dia duduk dekat dengan laut, Syati'il Bahr. Dia duduk dengan pesisiran laut. Pantai tu. Pesisiran bahar, baharan laut lah kan. Pesisiran pantai, pesisiran laut lah. Sebab dia dikaitkan dengan ikan. Jadi itulah serba sedikit seberingkas dari sudut latar belakang cerita ini. Lepas tu pula kalau nak tahu dia punya, kalau kita nak tahu dia punya, dia panggil munasabah cerita ni sebelum kita masuk cerita ni sendiri, kedudukan surah ini, kenapa Allah ceritakan surah ni juga. Sebab tu kalau tuan nak faham kisah dia, tuan-tuan macam ni, kalau kita faham satu ayat Quran, kita cuba tengok macam ayat-ayat sebelum ayat 163. Dia panggil kumpulan-kumpulan ayat. Kata Dr. Wabah dalam Tafsir Al-Munir, dia kata cerita ni sebenarnya Allah paparkan adalah bertujuan untuk membuktikan, menunjukkan lagi beberapa perangai karakter orang-orang Yahudi yang berpaling. Itu dia sebab dia juga. Dalam masa yang sama, tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam cerita ni sebenarnya untuk apa hikmah dia juga? Sebenarnya adalah untuk membuktikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah rasul. Sebab apa? Sebab kita masuk ayat 163, yang mana pada ayat 163 mula-mula ayat tu bunyinya apa? Kalau kita tengok Al-Quran, Allah mengatakan was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Perkataan kalau kita baca ayat was'alhum 'anil qaryah, Allah kata bertanyalah. Bertanyalah siapa? Wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada hum tu, kepada mereka. Mereka tu siapa? Al-Imam Al-Tabari, bahkan ulama tafsir kata, bertanya kepada siapa? Bertanya kepada orang Yahudi. Bertanya pada Yahudi. Maksudnya, ayat ni Allah kata, Muhammad, engkau pergi tanya cerita ni kepada mereka, iaitu orang-orang Yahudi. Tanya pasal apa? Mereka tahu tak kisah ada satu tempat tu yang terletak di tepi laut? Faham tak? Maksudnya, okey, kita berhenti dekat, macam kita berhenti apa? Saya nak tekankan pada ayat ini. Mungkin orang bertanya, kenapa pula Nabi kena tanya orang Yahudi ya? Kan? Nabi bertanya kepada orang Yahudi bukan kerana Nabi nak dapat kepastian. Bukan kerana Nabi tak tahu tarikh yang sebenar. Sebab Allah dah bagi tahu. Sebenarnya adalah ingin membongkarkan, nak menunjukkan bahawa darah daging korang ni orang Yahudi sebenarnya adalah bangsa yang tidak suka untuk menunaikan perintah Allah, lawan Rasul dia. Itu sebenarnya. Sebab tu Nabi tanya. Jadi mesti mereka akan bertanya-tanya pula, macam mana pula Muhammad ni boleh tahu ya? Sedangkan tak ada seorang orang Yahudi yang beritahu kat dia. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan perempuan, para ulama kata apa? Ayat ini menunjukkan bahawa ayat ini bukan turun di Mekah. Ayat ni turun di selepas Nabi hijrah. Walaupun surah Al-A'raf ini, ulama kata dia adalah surah Makiyah, dia adalah surah turun sebelum hijrah. Tapi ada ulama kata apa? Ayat ini dia beza sikit. Dia kata ayat 163 sampai 168. Dia kata apa? Sebab kalau Nabi kena tanya dekat orang Yahudi di zaman sebelum hijrah, mana ada orang Yahudi? Masa Nabi sampai ke Mekah baru jumpa orang Yahudi. Itu Madinah. Pengenalan tentang latar belakang surah. Kita akan sambung sedikit lagi nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. PTTI, PTTI, PTTI. Hai, nak SPM tahun ni? Saya dan PTTI nak bantu anda skor A+ dalam SPM. PTTI membantu pelajar sains tulen meningkatkan skor dalam SPM. Hubungi PTTI di 012-808-2284
atau layari www.nakscorespm.com www.nakscorespm.com untuk info lanjut. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu. Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Buku Faraid dan Perancangan Pewarisan Harta Beku, Bidang Kuasa dan Cabaran di Malaysia membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan faraid dan perancangan pewarisan umat Islam. Buku yang mengandungi 6 bab ini disusun mengikut urutan bagi memudahkan para pembaca memahami perkara-perkara yang dibahaskan. Antaranya termasuklah konsep harta dan hukum serta falsafah faraid menurut Islam. Selain itu, kupasan isu harta beku yang berpunca daripada kegagalan dan kelewatan pewaris dalam menyelesaikan urusan pembahagian pusaka selepas kematian pemilik harta turut dibincangkan. Dapatkan buku terbitan IKIM ini di www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 03-6204-6388 untuk info lanjut. Diskaun hebat menanti anda. أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah, tiada kemudahan melainkan apa yang Engkau menjadikannya mudah. Engkau menjadikan suatu kepayahan menjadi mudah apabila Engkau kehendaki ia mudah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kucing 93.7 FM. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kita masih lagi berada di rancangan Ibrah, mendengarkan perkongsian dari Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusof Arba'in, dan kita masih lagi membincang dengan tajuk Kisah Ujian Hari Sabtu. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini kita ada soalan Ustaz dari WhatsApp Konti pada waktu ini dari Sarif Dol Negeri Sembilan bertanya, adakah kita boleh dikategorikan golongan ini dengan Al-A'raf? Dan satu lagi soalan bertanya, apa ibrah yang kita boleh ambil dari cerita ini untuk masa kini? Bagaimana Ustaz? Mungkin untuk sambungannya juga, silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Jazakumullahu khairan katsira. Baik. Berkenaan dengan soalan tentang bagaimana kita boleh jadi Al-A'raf boleh dikaitkan dengan Al-A'raf. Yeah. Baik. Pertama, kita kena tahu terlebih dahulu kita kena tahu dulu apakah pengertian Ashabul A'raf. Okey, sebab dia Al-A'raf tu nama surah, tapi ada kumpulan dipanggil Ashabul A'raf. Okey, para ulama tafsir, para ulama tafsir At-Tabari, Buka Ibnu Katsir, kebanyakan mereka mengatakan Ashabul A'raf yang duduk tempat tertinggi tadi tu, dia merujuk kepada manusia yang amal dia baiknya sama berat dengan amal buruknya. Kan? Amal baiknya sama berat dengan amal buruknya. Itu definisinya. Maksudnya kalau kita merujuk kepada definisi itu, maksudnya ada orang dia bawa juga dosa tapi dia juga bawa pahala. Itu dari sudut timbangan. Dalam erti kata lain, kalau kita tengok tema surah ni, kalau kita tengok, kan kita dah ulas pada awal tadi, kita ni tidak boleh jadi kumpulan manusia yang natural. Natural maksudnya macam ni. Kalau dalam kes tadi tu, kalau di zaman Nabi dulu, mereka bertembung antara nak ikut Rasul ke, nak dakwah ke, sebab para ulama mengatakan surah ni diturun ketika mana dalam konteks
orang tengah dakwah secara terus terang. Dakwah terus terang ni mereka akan di-attack, mereka akan diseksa. Jadi mereka diberikan pilihan oleh Allah. Engkau nak teruskan berjuang ikut Rasul ke? Menegakkan kebenaran ke? Nak menegakkan Islam ke? Atau engkau nak senang hidup engkau tak payah, maksudnya orang tak kacau engkau. Engkau tak boleh cakap apa-apa pasal Islam kan? Cukup engkau diam diri, tapi kau tak jadi kafir, tapi kau diam diri saja. Yang ini boleh dikaitkan dengan Ashabul A'raf. Dalam agama you kena pilih. Sama ada you memilih yang hak atau you memilih yang batil. Kita tak boleh pergi, kita tak boleh, sebab kita kena buat pilihan. Kan? Nanti begitu juga dengan ibrah yang ditanya soalan 2 tu, nanti kita akan letakkan salah satu ibrah dia yang besar adalah dalam hidup ini kita tidak boleh jadi macam kumpulan. Ada satu kumpulan yang kita akan baca nanti ayat dia, yang kumpulan ni dia kumpulan yang dia tak tangkap ikan tu, tapi dia buat dono je dengan hal orang ehwal sekeliling. Dia biar je, dia tengok benda mungkar, dia biar. Ramai orang di zaman sekarang. Dia nampak ibrah dia. Dia nampak depan mata ni mungkar, nampak depan dalam pejabat dia ini benda mungkar ni. Dalam rumah dia nampak benda yang mungkar ni. Tapi dia macam janji tak ada siapa kutuk aku, tak ada siapa marah aku, tak ada siapa pulau aku. Janji aku boleh hidup selamat. Sedangkan kita kena meniru kumpulan yang dalam ni, nanti kita akan baca yang mereka ni menegur. Jadi yang itu ibrah dia, yang bertanya tentang ibrah tu, insya-Allah kita akan jumpa ibrahnya sampai itu di antara topik yang besar. Maknanya ibrahnya nanti kita pergi kepada topik al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Tapi sebelum itu, ibrah yang paling awal sekali yang kita nak ceritakan, insya-Allah ada waktu lagi kan? Ya, insya-Allah. Ada waktu lagi. Okey, kalau kita tengok pada ayat nombor 63 tu, kita akan jumpa pada perkataan selepas Allah kata apa? Allah kata, bertanyalah wahai Muhammad kepada mereka orang Yahudi tentang satu penduduk tempat yang duduk di tengah, terletak di tepi laut semasa mereka melanggar larangan pada hari Sabtu. Ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu tu ikan-ikan mereka yang kelihatan timbul di muka air. Sedangkan hari lain ikan itu tak timbul. Okey? Yang di hujung tu penting. Kenapa Allah larang tangkap ikan hari Sabtu? Sedangkan pula ikan lain tak muncul pada hari Isnin ke Selasa ke, tak muncul hari Sabtu je muncul. Kenapa Allah buat macam tu? Ini jawapan dia. Hujungnya Allah kata apa? Kadzalika nabluhum. Kadzalika nabluhum. Maksudnya apa? Kami menguji mereka. Allah kata kami menguji mereka. Jadi dia punya ibrah dia, kalau kita tengok pada ayat itu, kenapa Allah melarang mereka tangkap ikan hari Sabtu, lepas tu pula Allah perintahkan ikan tu timbul pula pada hari Sabtu yang dilarang tu, dan kenapa hari lain ikan tu tidak timbul? Jawapan dia kata Allah, kadzalika nabluhum, adalah untuk menguji mereka. Okey, adalah untuk menguji mereka. Kenapa Allah kata perlu diuji mereka? Adakah orang-orang di zaman Nabi, sahabat-sahabat tak diuji ke? Tapi kenapa Allah nak uji orang Yahudi? Okey, sebenarnya itu yang disebut tadi peringkat awal. Apabila Nabi bertanya kepada orang Yahudi tentang cerita ni, adalah untuk membongkarkan bagaimana darah daging, sikap dan perangai orang Yahudi yang mereka dulu pernah diuji. Sebab mereka akan berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Adakah mereka akan meniru sikap orang-orang yang dilarang menangkap ikan hari Sabtu? Ke situ. Okey. Jadi ibrah dia sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama kita boleh ambil bahawa sebenarnya hidup kita ini sebenarnya sentiasa di dalam ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cerita Yahudi ni saja. Tetapi kenapa kita nak tunjukkan sikap Yahudi ini diuji? Adakah kita tak diuji? Tak, kita diuji. Tapi kenapa Allah nak tunjukkan kata mereka diuji? Kerana ingin menunjukkan bahawa kepada orang-orang Yahudi, tengok sikap kamu, tengok orang-orang dulu, orang tua-tua kamu dulu macam mana. Mereka gagal ke mereka tak gagal? Mereka beriman ke mereka tak beriman? Jadi kamu yang sekarang ni, yang Nabi tanya tu, ada tak sama perangai seperti mereka? Jadi dia punya ibrah dia adalah pertama, sebenarnya hidup kita ni sebenarnya sentiasa dalam ujian Allah. Orang mukmin pun diuji, orang Yahudi pun diuji. Okey, kalaulah ada bertanya, mana ayat-ayat yang ustaz cerita tentang orang mukmin diuji? Okey, ingat tak
kan kita sebut tadi konteks surah ayat cerita ni duduk ketika orang sedang berdakwah secara terus terang. Mereka akan diugut, dibunuh. Tetapi mereka dipilihan, mereka diberikan pilihan. Engkau nak jadi kumpulan yang menyokong kebenaran ke menyokong kebatilan. Itu dipanggil ujian. Lepas tu bawa cerita ni supaya mereka kuat semangat. Aku nak jadi kumpulan yang terkaitkan macam orang Yahudi ke hari Sabtu tu atau bagaimana? Dan sebenarnya kalau kita baca dalam ayat-ayat lain mungkin kita boleh salin ayat-ayat yang sebenarnya Allah juga pernah menguji orang mukmin, iaitu orang-orang yang pernah ikut sahabat-sahabat Nabi, orang Islam pernah Allah uji. Tetapi Allah telah membuktikan mereka berjaya dalam ujian. Tapi orang Yahudi mereka gagal dalam ujian. Gagalnya seperti mana kisah ini. Jadi seolah-olah apabila Nabi tanya kepada orang Yahudi di bumi Madinah, engkau panggil sama tak macam orang dulu? Lepas tu kan hujung tu Allah kata kami jadikan mereka kera. Seolahnya Nabi nak kata pada mereka, kalau kau ada perangai macam tu, kalau kau gagal macam orang dulu tu yang takkan ikan hari Sabtu, kau langgar arahan Allah, kemungkinan kau juga boleh bertukar menjadi kera yang hina. Okay, itu dia punya konteks, dia kaitkan dengan itu. Tapi dengan orang bumi pun sebenarnya mereka pernah diuji. Okey, tuan tulis ayat ini yang membuktikan bahawa Allah pernah uji orang mukmin dan mereka berjaya. Okey, surah Al-Baqarah ayat 143, surah yang kedua muka 143, dan juga surah Al-Maidah ayat nombor 94. Al-Maidah ayat 94 dan surah Al-Baqarah ayat 143. Okey, mungkin waktu kita agak terbatas. Okey, terbatas. Surah Al-Baqarah ayat 143 Allah bagi ujian tentang pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis kepada apa? Kepada Baitul Haram Makkah. Kepada Kaabah lah, kepada Masjidil Haram kan, kepada Kaabah. Okey, sebenarnya kalau tuan-tuan pernah tak tuan-tuan orang bertanya, kenapa Allah minta ubah daripada Baitul Maqdis pergi ke Kaabah? Di situ ada ujian. Baca ayat 143. Begitu juga Allah uji orang-orang Islam daripada mereka pergi berburu binatang-binatang ketika mana mereka sedang berada dalam keadaan menunaikan ibadat di tanah suci. Rujuk surah Al-Maidah ayat nombor 94. Tetapi adakah mereka berjaya dalam ujian itu? Yang ini kita akan ulas dengan lebih lanjut, dan juga ujian kepada kita pada minggu dan segmen yang berikutnya. Jadi tuan-tuan dan puan, anda ingat hari Isnin jam 5 petang. Jangan ke mana-mana, insya-Allah kita jumpa lagi. Mohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Amin. Alhamdulillah. Insya-Allah itu dia Mona. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang Allah titipkan itu sebenarnya memang sangat-sangat memberikan pengajaran kepada kita, dan kita ambillah tadabbur kita petang ini menjadikan sebagai satu panduan kepada kita yang kekal sebagai ilmu pengajaran buat kita. Ya, insya-Allah ujian tetap ujian, kita lulus atau tak lulus itulah yang merisaukan. Merisaukan. Masya-Allah. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in Ustaz. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat pendengar dan juga rakan-rakan penonton di Facebook Live IKIM FM. Anda boleh sama-sama tonton kembali di situ Mona. Boleh kita ulang siar di situ. Lari saja di Facebook kita di IKIM FM, dan boleh sama-sama share juga pengisiannya di situ. Ya, insya-Allah. Dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami, temunya di IKIM. Cabaran silih berganti, kejayaan demi kejayaan, itulah yang ditempa oleh wanita pada masa kini. Untuk mengetahui kejayaan dan cabaran yang dilalui oleh wanita pada zaman ini, ikuti rancangan Wanita Dalam Islam pada setiap hari Rabu minggu ke-4 jam 3.10 petang. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. PTTI. Hai, nak SPM tahun ni? Saya dan PTTI nak bantu anda skor A+ dalam SPM. PTTI membantu pelajar sains tulen meningkatkan skor dalam SPM. Hubungi PTTI di 012-808-2284 atau layari www.nakscorespm.com www.nakscorespm.com untuk info lanjut.
Mahu tahu rahsia untuk cergas sentiasa. Senyuman ceria, riang sepanjang masa. Minuman lazat, sungguh nikmat. Abang mahukanlah susu kambing kakak, pun mahukanlah susu kambing adik. Mahukanlah susu kambing. Tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. Masih ada peluang menabur jasa ibu dan ayah. Wakaf ada antara 11 amalan yang terbaik dikirim sebagai hadiah kepada mereka. Berwakaflah secara atas talian melalui aplikasi perbankan internet atau infak online di laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Anda boleh mewakafkan untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma. Selagi masjid itu kekal, selagi itu pahala akan mengalir kepada pewakafnya. Moga berpanjangan pahala wakaf untuk kita serta ibu dan ayah tersayang hingga ke akhirat. Andalah yang bertuah. Wakaf anda amat berharga buat mereka. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu. Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah-sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Nuraisa. PTTI, PTTI, PTTI. Hai, nak SPM tahun ni? Saya dan PTTI nak bantu anda skor A+ dalam SPM. PTTI membantu pelajar sains tulen meningkatkan skor dalam SPM. Hubungi PTTI di 012-808-2284 atau layari www.nakscorespm.com www.nakscorespm.com untuk info lanjut. Inspirasi, Inforia, Islami, sembunyi di IKIM. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan bahawa pemakaian pelitup mulut dan hidung merupakan satu daripada langkah pencegahan bagi membendung penyebaran virus termasuk virus COVID-19. Justru memakai pelitup hidung dan mulut atau face mask ketika ini sudah menjadi norma baharu dalam kehidupan sejak penularan wabak pandemik COVID-19. Namun pastikan anda melupuskan pelitup mulut dan hidung yang telah digunakan dengan betul dan tidak membuang di merata-rata tempat bagi mengelakkan jangkitan kepada orang lain. IKIM kongsikan tips melupuskan pelitup hidung dan mulut yang disarankan oleh KKM. Pertama, putuskan bahagian tepi pada tali pelitup hidung dan mulut. Kedua, lipat pelitup mulut dan hidung anda ke arah dalam dengan kemas dan ikat menggunakan tali yang telah diputuskan. Ketiga, buang pelitup hidung dan mulut terpakai ke dalam tong sampah yang tertutup. Dan terakhir, cuci tangan dengan air sabun selepas membuang pelitup hidung dan mulut. Bersama kita memutuskan rantaian COVID-19 dengan mengamalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup hidung dan mulut ketika berada di luar dan kerap membasuh tangan menggunakan air dan sabun atau cecair pembasmi kuman. Pesanan putuskan rantaian COVID-19 ini dibawakan oleh IKIM. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi